Ramai pelajar pasti gembira kerana pada minggu depan cuti sekolah akan bermula. Namun para pelajar darjah 6 khususnya, mereka belum boleh santai kerana tinggal 4 bulan saja sebelum PSLE. Ada yang bahkan sedang mengatur langkah untuk mengikuti DSA atau pengambilan masuk ke sekolah secara langsung untuk mendaftar ke sekolah menengah tanpa menggunakan keputusan PSLE. Keputusan PSLE di antara peperiksaan penting dalam sistem pendidikan Singapura. Ia akan menentukan pemilihan sekolah menengah. Bagaimanapun, tidak semua melangkah ke sekolah menengah idaman berdasarkan keputusan PSLE seperti Rayyan Naufal. High aggregate untuk masa sekolah tu. Rayyan is a lucky boy. Kiran Al-Halif pula mendapat tempat di Sekolah Seni Singapura SOTA sebelum menduduki PSLE. Saya dapat shortlisted sebelum PSLE. Jadi prioriti saya menjadi PAS PSLE saja. Ya. Rayyan dan Kiran ialah contoh pelajar yang melangkah ke pendidikan peringkat menengah menggunakan DSA atau pengambilan masuk ke sekolah secara langsung. DSE tidak berdasarkan keputusan peperiksaan PSLE. Bagi pelajar-pelajar yang tak meet the cut-off point of that particular sekolah tersebut. Jadi mereka boleh memilih untuk masuk sekolah tu melalui bakat. Pada 2018, MOE menerima 18,000 permohonan. Perangkaannya melonjak lebih 70% 3 tahun kemudian kepada 31,400 pada 2021. Antara bakat yang boleh ditonjolkan termasuk muzik, sukan dan juga seni. Permohonan pula dibuka pada bulan Mei. Pertama sekali, ibu bapa harus mengetahui apakah minat pelajar tu atau bakat yang pelajar tu ada. Kalau melalui DSA ni, pelajar-pelajar harus mengikuti program tu selama pelajar tu berada di sekolah menengah. Jadi mereka tidak boleh bertukar program ataupun tercicir dari program itu ataupun bertukar sekolah. Bagi Rayyan Naufal, bakatnya dalam sukan bola tampar menjadi tiket untuk masuk ke sekolah menengah yang diinginkan. Dia aktif bermain sukan itu sejak darjah 1. Yang best adrenaline dia. Lebih cepat daripada bola ke rugby ke. Kerana satu rally boleh last under 30 second je. Ibu Rayyan, Cik Norlin mendapat tahu tentang DSA ketika anak sulungnya itu dalam darjah 5. Ibu dan anak ini lantas meneliti baik buruk DSA dengan rajin bertanya-tanya sebelum akhirnya mencuba nasib bagi kemasukan langsung ke sekolah menengah Evergreen. Ia satu-satunya sekolah berdekatan rumah yang menerima pelajar berbakat dalam sukan bola tampar. Saya pun risau kalau dia nak ambil jauh-jauh kerana kalau jauh-jauh apa-apa yang terjadi kan susah. At that point of time, saya vice captain kat Innova Primary School. So, dan saya confident kerana saya baik dalam sport ni. Rayyan dipelawa mengikuti satu sesi uji bakat dan temuduga kurang 2 bulan sebelum menduduki PSLE. Diorang tanya kenapa saya nak join sekolah ini. Saya cakap mereka menang dalam satu pertandingan yang saya melihat dalam video-video kat social media. Dan mereka juga see my skills like my receiving and all, my printing, yeah. Pada hari keputusan PSLE, Rayyan mendapat kabar baik.
syaratnya dia tidak boleh tukar CCA dan dia harus stick to the CCA within the school year that he has in secondary school. Ryan menyifatkan proses DSA yang dilalui sebagai ringkas. Namun ada juga yang merasa tekanan ketika melalui proses DSA. Kiran Al-Khalif juga melalui DSA ketika dalam darjah 6. Dia membuat permohonan ke SOTA berbekalkan bakatnya yang luar biasa dalam seni lukis. Sejak umur agaknya 3 ke 4, saya telah mengguna lukisan sebagai outlet untuk kreativiti saya. Jadi cikgu saya pun macam kasih intro ke SOTA. Tetapi selepas apply kan, mereka hendak 10 artwork. Dan artwork ni harus dibuat macam 2 years lah, dalam time span 2 years. Dan selepas artwork tu, ada banyak macam interview. Dan saya berfikir kan, saya baru umur macam 12. Jadi nak saya buat semua ni pun macam agak unrealistic. Saya ingat yang semasa saya telah pergi ke interview DSA, ada beberapa murid yang telah menangis dan juga yang ada banyak yang give up kerana mereka tidak boleh handle dia punya stres. Ya. Dan saya tidak mahu ini untuk menjadi satu isu yang menjadi lebih common kerana saya rasa yang DSA akan menjadi lebih popular dalam masa yang akan datang. DSA menitik beratkan bakat seseorang pelajar tetapi mengasah keupayaan juga memerlukan kos yang tinggi. Misalnya, DSA Preparatory Courses atau kursus persediaan DSA yang ditawarkan kian banyak tuition. Yuran kursus sebegini boleh mencecah $400 bagi 2 sesi. Akademi-akademi muzik, sukan dan sebagainya turut tumbuh bak cendawan, seolah-olah menjadi wadah bagi golongan ibu bapa membina portfolio anak masing-masing. Kita yang agak saya katakan mengucap kacilkanlah ini yang membuatkan saingan tu. Sebenarnya kita tak harus memaksa anak-anak itu mengikut program DSA kalau mereka tak begitu minat. Pusat tuition center tu mereka is a business entity kan, jadi mereka akan menawarkan. Jadi kalau ada yang menerima, sanggup membayar, mereka nak masukkan. Ada juga ibu bapa dipercayai menjadikan DSA sebagai satu wadah untuk memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah yang dianggap elit. Kerana pada dasarnya, DSA membolehkan para pelajar memasuki sekolah-sekolah seperti Raffles, Sida atau Nanyang walaupun skor yang diraih pelajar melebihi 1 angka. Tapi kita harus memilih sekolah berdasarkan budaya sekolah dan juga persekitaran sekolah. Kadang-kadang ada sekolah tu pelajar-pelajar tu menganggap terlalu stressful dan dia tak begitu minat, menambahkan tekanan dan mereka akan menjauhkan diri daripada sekolah dan ini akan memberi masalah. Intinya, DSA diperkenalkan demi mencipta sistem pendidikan lebih holistik. Bukan keputusan peperiksaan saja penting. Bakat seseorang anak itu juga sekarang diperhatikan. Namun seperti apa juga keputusan dalam pendidikan, setiap pemilihan datang bersamanya risiko dan cabaran. Jika direnungkan kembali, DSA memang kedengaran manis. Dapat masuk ke sekolah pilihan tanpa menggunakan keputusan PSLE. Namun syarat DSA itu sendiri satu komitmen besar. Bayangkan, murid-murid tidak boleh menukar program atau CCA selama 4 tahun. Ini sedangkan pada usia muda, minat mereka boleh saja berubah-ubah. Satu lagi persoalan, adakah komitmen itu juga bermakna pelajar DSA tidak boleh meneroka kerjaya di luar bidang yang diceburi? Kiran Al-Khalif mempunyai bakat melukis luar biasa. Pada usia 12 tahun, anak muda ini sendiri yang menyuarakan keinginan untuk masuk Sekolah Seni Singapura SOTA menerusi DSA. Namun, apabila dia memberitahu saya, Papa, I want to go to SOTA. Jadi saya macam, but SOTA is School of the Arts. Jadi masalahnya
dalam pemikiran saya, adakah ini akan memberi a good future? Pun begitu, Encik Omar dan isteri pilih menyokong keinginan anak tunggal mereka. Saya menganalisa sama ada bagus atau tidak nasihat itu. Tetapi apabila dia sendiri memberitahu saya yang dia sudah membuat research, nampak kegigihan yang dia benar-benar nak masuk. Dia memang benar-benar nak masuk. Sebenarnya selain DSA, ada satu lagi inisiatif serupa bagi para pelajar sekolah menengah. Urusan Kemasukan Awal atau EAE memudahkan mereka mendapat tempat di ITE atau Politeknik sebelum menduduki peperiksaan nasional. Tak perlu meet cut-off point, asalkan dia layak untuk masuk ke Politeknik atau ITE. Pelajar-pelajar harus, kalau boleh, adakan portfolio yang menunjukkan minatnya dalam bidang yang ingin ingin mereka mendalam lebih lagi lah. Ini Muhammad Anik yang mendaftarkan diri bagi diploma dalam pengurusan sukan dan jasmani di Politeknik Nanyang. Permohonannya diluluskan 2 bulan sebelum menduduki GCEO. Saya menarik dengan diploma ini kerana mereka mengaitkan konsep-konsep bisnes dengan bidang sukan. Ini pula Ryan. Beliau setapak lagi dekat menjadi chef antarabangsa berkat iltizam menyertai jurusan kulinari di ITE. Saya betul-betul yakin saya mahu jadi seorang chef di Perancis. Kedua-dua Anik dan Ryan melalui EAE. Dari umur yang muda, saya sering melibatkan diri saya dalam sukan-sukan. 5 ke 6 bulan sebelum O-level saya menjalani proses ini. Pertamanya, saya harus menulis write-up. Politeknik memanggil saya untuk proses interview dan saya harus menyiapkan materials such as testimonials dari guru-guru sekolah saya. 2 ke 3 bulan sebelum saya menduduki peperiksaan O-level saya pun sudah mendapat tahu yang saya dapat. Dia more of takes away the pressure of me bila saya duduk untuk peperiksaan O saya. Sebab saya dah tahu saya dah guarantee a spot in Politeknik. Proses yang dilalui Ryan sama dengan yang dilalui Anik. Keputusan Ryan bagaimanapun satu langkah berani kerana ia memerlukannya untuk tekad tidak menduduki GCEO bersama rakan-rakan lain. Saya di dalam normal akademik, bila circuit breaker, I decided to try cooking for the first time in my life. And that was the first time bila saya jatuh cinta dengan masak. Saya nampak EE ini sebagai net N-level student like me. It is a huge jump from N-level to O-level. And you didn't really do good. And you can't go to poly. Lepas saya dapat tahu yang saya shortlisted, saya betul-betul rasa lega. Kerana academic study saya di dalam menengah 4 tidak betul bagus. Saya datang ke ITE. I did something more productive in 1 year than at O-levels. Dari NITEC dan kini dalam diploma teknikal, Ryan selanjutnya mahu ke Le Cordon Bleu di Perancis pula. Laluan pendidikan yang dilalui jelas berjaya membuat minatnya terus mekar sehingga berpotensi menjadi chef antarabangsa. Sungguh pun demikian, mencuburi bidang yang diminati tidak semestinya bermakna ia akan menjadi kerjaya seseorang. Bagi Anik, memang sukan tunggal utama dalam pemilihan diploma, tetapi kerjayanya kelak mungkin lebih kepada bidang perniagaan. Remaja ini sudah mula berniaga dan bahkan akan melanjutkan pengajiannya di Sekolah Perniagaan di SMU. Tidak tergantung kepada bidang apa kami pilih, kami tetap akan mempelajari skill sets dan values yang kami boleh membawa kepada bidang-bidang yang lain yang kami ingin eksplor. Seperti Anik, Kiran yang mengasah bakat seni lukis di peringkat pos menengah juga bakal melanjutkan pendidikan universiti di Universiti Pengurusan Singapura SMU. Dia mahu mendalami jurusan Sains Politik. Sebenarnya saya pun terperanjat juga. Pasal apa yang dia mempelajari selama 6 tahun.
di SOTA adalah visual arts. Saya hendak masuki bidang politik kerana saya rasa yang kita perlukan lebih banyak suara dan kepelbagaian. Dengan background saya dalam seni pun, saya rasa yang macam saya boleh menghadapi industri ini dalam satu cara yang lebih kreatif. Jadi ilmu tu saya rasa adalah very general and boleh diaplikasikan di banyak ruang. Inilah mungkin yang harus ada dalam benak fikiran ibu bapa, memberi ruang kepada anak untuk meneroka laluan pendidikan mana yang terbaik buat mereka. Seperti yang dilakukan Encik Omar dan isteri. Kita cuba jangan sekat. Orang dulu-dulu mak kita cakap doktor atau engineer, tapi sekarang ni banyak so many diversified punya career and it is good. Daripada bayangkan daripada dia minat melukis, dia nak pergi ke political science. DSA dan EAE mengiktiraf bakat pelajar, membuka laluan pembelajaran yang tidak hanya tertumpu kepada akademik, mencipta pendidikan holistik. Namun tidak semua pelajar yang meneruskan pendidikan peringkat tinggi terkait bakat yang dipupuk di sekolah rendah dan pos menengah. Timbul persoalan, jika begitu halnya, apakah usaha memperkaya sektor muzik, sukan dan seni akan terus terhambat kerana bakat yang dipupuk sejak muda terhenti sebelum sampai penghujungnya?